Ini sekitar Pasar Seksyen 17 Petaling Jaya. Nanti rakan tugas kita Hanif Miswan akan bersama dengan kita untuk meninjau keadaan di sana, bagaimana penekanan SOP yang dijalankan dan juga kabarnya sekarang ni apa yang banyak kelonggaran yang telah pun diberikan, tapi yang kita kena titik beratkan adalah bagaimana penekanan SOP kita sendirilah. Itu rakan tugas kita nampaknya dah bersedia bersama dengan peniaga-peniaga beli di sana. daging, sekejap dia tengok tempat telur, sekejap dia tengok tempat ayam. Sebab dah lama lah mungkin dia tak lama ke pasar kan. Betul. Ini masa terbaik lah. Harga daging sekilo pun dah lupa dah berapa kan. Okey, tapi kejauhan awal mendapati sangat tenang, tersusun dan semua kena betul-betul kena imbas ada My Sejahtera itu. Dan kita pastikanlah 2 dos yang telah pun dilengkapkan. Mereka akan cek aplikasi My Sejahtera. Setakat ini macam saya punya pengalaman sendiri pergi ke mana-mana, mereka masih lagi sangat detail dalam memeriksa. Tegas, ya? Memeriksa kita punya kelengkapan dos kedua tu. Itu sangat baguslah. Peniaga-peniaga memang kita dituntut untuk betul-betul mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan. Okey, cuma saya tertanya, kalau orang tu tak lengkap vaksin, tak nak ambil vaksin langsung, dia tak boleh pergi ke pasar, tak boleh pergi ke lebur, macam-macam tempat lah. Tempat beli belah, kemudian tak boleh pergi untuk berlakon, tak boleh, untuk itu tak boleh. Jadi macam mana? Ruang apa yang dia ada? Itulah yang keluarnya kes sampai ada orang yang jual sijil digital dan sebagainya. Itu yang kita tak nak. Kita risaukan yang itu. Tapi nanti insyaAllah mana tahu mungkin topik itu juga boleh kita ketengahkan. Kita ingin bersama dengan Hanif Miswan, Fetri. Ya, dah bersedia. Jadi rasanya nak buat daging asam pedas katanya. Apakah harga dan juga bagaimana situasi? Bawa balik sekilo, Hanif. Hanif silakan. Okey, silakan Hanif Miswan. Ya, betul. Memang sangat menarik. Saya pun sebenarnya banyak belajar lah kat sini. Jadi kita nak jemput semua orang untuk beli dan juga singgah di sini. Assalamualaikum semua, selamat pagi. Fetri dan juga Hanim di studio. Saya betul-betul benar berada di Pasar Tani di Petaling Jaya di Seksyen 17 ini. Dan ini adalah antara sebenarnya, kalaulah kita mulakan siaran pada jam 7 pagi memang sangat meriah dan ramai, dan sekarang sekitar 9.36 pagi masih lagi ada orang. Tapi dengan pembukaan bermula pada 2 September yang lalu, dengan penuh SOP yang sangat ketat. Tapi yang paling ketat adalah kita boleh tahu dengan vaksin yang lengkap, vaksin penuh kepada peniaga dan juga pengunjung. Dan lebih penting kalau kita tengok ada jarak di antara kemah-kemah para peniaga itu. Itu antara yang perlu ditetapkan, dan ini minggu kedua berada di sini. Lebih menarik, saya juga dapat info yang sangat-sangat menarik untuk dikongsikan ini. Para peniaga di sini kebanyakannya bukan daripada yang berada di sekitar Petaling Jaya lah, tapi mereka dari Kuala Selangor, Sabak Bernam, Sepang, Kelang pun ada. Abang Manang tadi ni orang Kelang yang bawakan daging kat sini. Masih lagi kekal, orang kampung rupanya. Jadi kita nak berkenalan dan bersama dengan mereka untuk mengetahui berkaitan dengan pembukaan semula kebenaran untuk dibuka Pasar Tani ini. Jadi kita bersama dengan pengerusinya, Tapak Pasar Tani Cik Zainal Abidin. Betul, Zainal Abidin kan? Hebat orangnya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, mungkin Cik Zainal boleh kongsikan selepas dibuka ini minggu kedua saya difahamkan. Bagaimana sebenarnya persediaan dan reaksi daripada para peniaga itu sendiri, Cik Zainal? Okay. Pasar Tani kita dibuka pada 2 hari bulan hari itu, 2 bulan 9. Dan pada 2 hari bulan, orang yang berkunjung kat sini tidaklah berapa ramai. Tetapi hari ini saya boleh katakan bahawa pengunjung-pengunjung dia lebih kurang dalam 70-80% sudah ada di sini. Dan semua pengunjung-pengunjung kita letakkan syarat lah, sebab itu syarat daripada MKN. Kena ada 2 dos vaksin baru kita benarkan masuk. Itu pun yang datang pun memang ramai. Disambut dengan sangat baik oleh para pengunjung lah. Cik Zainal, terima kasih. Kita akan terus. Saya nak berjalan ni sebab kabarnya kebiasaan kalau hari biasa memang 400 meter panjangnya dari sini sampailah ke hujung. Tapi disebabkan PKP ini baru setengah daripada kebiasaannya. Dan kalau nak tahu juga jalan yang saya jalan ni, dia adalah satu hala lah. Ini jalan masuk kita. Kita akan perlu sampai ke hujung. Kalau kita nak ke kedai sebelah tu, kebiasaannya kita perlu berpusing. Tapi sebab ini pun ada jalan untuk kita ke sana. Sebab saya nak bertanya, macam tadi saya cakap kan, ada peniaga yang datangnya bukan daripada Petaling Jaya saja. Puan mungkin boleh ke sini bersama dengan kita. Kalau tadi Zainal Abidin, ini Puan Kamalia. Nampak tak? Ada peniaga-peniaga yang memang namanya semua dikenali. Puan, Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Katanya datang dari Sabak Bernam ya. Dari mana Sabak Bernam tu? Sabak Bernam, kami dari daerah Sungai Tawar. Ya, memang setiap minggu datang dari Sungai Tawar ke Petaling Jaya. Dah berapa lama berniaga di sini, Puan? Lebih dari 10 tahun dah. Wow, okey, 10 tahun pengalamannya lama. Jadi Puan melihat kepada pembukaan semula Pasar Tani ini disambut dengan baik walaupun jauh perjalanannya, adakah sesuatu yang memang ditunggu-tunggu oleh para peniaga seperti Puan sendiri? Tentulah kami tunggu sangatlah. Saat-saat ni dapat buka balik, inilah sumber pendapatan kami. Alhamdulillah, macam mana pun kena teruskan hidup. Buka balik Pasar Tani ni
sekurang-kurangnya kami dapat teruskan lagi hasil-hasil dari kampung ni tanpa orang tengah. Jadi kami terus bawa sendiri. Ya. Jadi kalaulah dibuka pukul 7 ni, perjalanan dari Sabak Bernam tu bermula dari jam berapa ni Puan? Lebih kurang pukul 1 kami gerak dari rumah. 1 pagi ya? Jadi kami bersiap lebih awal. Pukul 6 kami dah sedia. Jadi pukul 7 siap semua, SOP pun lengkap. Kami boleh terus mula bila customer datang. Puan selamat berniaga kembali. Semoga segala cabaran kita ni dapat kita permudahkan kemudiannya. Terima kasih Puan ya. Teruskan, nanti saya singgah lagi selepas habis. Okey, kita nak teruskan sebab macam saya cakap tadi, memang 250 meter lah anggarannya untuk kali ini dan kita ingin cubalah meninjau kalau ada pelanggan, dan kalau kita lihat pun ada yang menjual biji benih di sini, dan di sini ada sate pagi-pagi. Saya ingat lagi ada sate 7 pagi tu kan, kat sini pun ada sate. Puan, Assalamualaikum. Boleh tak saya nak berbual seketika dengan Puan mana-manalah? Boleh tak? Kak, boleh tak? Sekejap Kak, kita pusing Kak. Kita di MSI TV3 ni, mungkin boleh kongsikan namanya? Puan Salida. Dari mana ni Puan? Dari Setapak. Dari Setapak. Okey, hadir ke sini memang setiap minggu atau kebetulan hari ni datang sebab singgah ke pasar tani? Sebab saya kerja dekat Seksyen 14 ni. So, kadang-kadang tu singgah lah. Okey Puan, selepas pembukaan pasar tani bermula pada 2 September kan, melihat kembali kepada pembukaan ni dengan SOP-SOP dengan vaksinnya. Jadi apa pandangan Puan lah sebagai pengunjung? Maksudnya tu menerima baik ke? Yalah, menerima baik lah sebab lagipun dah ramai yang dapat vaksin kan. Jadi cuma kita ni kena buat langkah pencegahan yang lebih baik lah untuk diri sendiri dan orang ramai. Dah biasa ke beli sate kat sini? Biasa juga. Oh, jadi apa keistimewaan sate ni? Kita bagi tahu terus kepada tuan punya ni. Memang sedap lah. Jadi memang digalakkan untuk kita mencubalah. Ya. Ada lagi bang Ada banyak lagi. Kejap lagi kita datang singgah. Jadi itu antara keistimewaannya juga, dan lihatlah kepelbagaian yang diberikan. Tapi saya paling tertarik sebab ramai yang datang bukan daripada sekitar sinilah, dan mereka ini adalah sumber pendapatan utama, dan langkah kerajaan sebenarnya untuk membenarkan apa pula ni? Untuk salai asli beraroma. Okey. Langkah kerajaan untuk kembali membuka perniagaan ini memang sangat disambut baik, dan kita lihat sekalipun di depan apabila kembali dibenarkan, kami memang diperiksa dengan sangat ketat, sangat rapi. Perlu menunjukkan sijil vaksinasi 2 dos tersebut yang lengkap selepas 14 hari, dan yang paling penting adalah untuk kita perlu scan dan pastikan bahawa kita pun selamat. Okey, itu mungkin saja sekitar laporan di sini, dan selepas ini kami akan berjalan-jalan lagi untuk melihat kepada kepelbagaian perniagaan yang diberikan. Ini pun ada barangan sejuk beku ni, sangat menarik. Jadi mungkin selepas ini kita boleh terus pergi ke mana-mana pasar tani yang berdekatan untuk kita membantu para peniaga kecil kita dan untuk kita menyemarakkan lagi ekonomi. Jadi saya Anik Miswam bersama dengan kru-kru kami di sini akan berbelanja pula selepas ini.